Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa lidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insyaallah kita masih lagi diberi ruang, diberi kemudahan dua perkara yang penting yang perlu kehidupan kita, yang kedua masa depan kita. Ini sering kali kita tidak menghargai kehidupan dan juga tidak menghargai masa depan. Alhamdulillah pada malam ini izinkan saya di depan ini untuk berbincang atau untuk ketengahkanlah tazkirah kita yang mudah-mudah menjelang waktu isya. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung kuliah dulu ada kaitan dengan rukun pelaksanaan rukun salat. Salah satu syaratnya di antara adalah Thama'ninah atau melakukan ketenangan, ketetapan, ya, tetap hati, tetap perbuatan dan segala-galanya untuk menumpukan kepada tujuan kita berhadapan dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah kamu melihat Allah. Andai kamu tidak boleh merasai begitu, memang tak boleh pun. Fa innahu yaraka, maka Allah sedang melihat kamu. Jadi kalau kita sedar bahwa Allah sedang melihat kita, sudah tentu kita memberi satu keutamaan, satu persembahan yang terbaik, apatah lagi dalam kes solat ini, kan? Tidak perlu kita jemu, oleh kerana solat ini telah ditetapkan berulang-ulang 5 waktu sehari semalam. Jemu tak jemu tetap kita laksanakan. Maka begitulah kesempurnaan itu mesti kita wujudkan dalam setiap kali kita melakukan ibadat atas solat ini tanpa kita jemu, tanpa kita merasakan rasa berat, tanpa kita melakukan dengan sambil lewa, kan, dalam melaksanakan tugas ibadat kita kepada Allah. Baik, malam ini kita masuk dalam perkara sujud. Kalau dulu sujud ada sebab Thama'ninah, kita tak bincang Thama'ninah, tapi kita akan bincang bagaimana sujud itu. Cara mudahnya pertama sekali kita mesti tahu anggota sujud. Anggota sujud ini penting rupanya. Minta maaf ya. Anggota sujud ada 7 anggota sujud. Pertama dahi. Dahi. Mana dahi? Dahi lah sujud. Satu dahi ini perlu sampai ke tempat sujud. Kena tempat sujud. Maksudnya kalau tempat sujud kita sejadah. Sejadah itu tempat sujud. Lapik sujud. Tak pakai sejadah pun tidak apa. Jangan ada yang menghalang dahi kita daripada mengenai tempat sujud. Kadang-kadang kalau kita pakai serban, jadi serban dia kan, jadi serban yang mengganggu lah, mengganggu. Biar dia serban tu ke atas sikit. Apatah lagi serban yang gemuk, yang besar tu. Serban yang gemuk tu. Nanti sujud atas serban. Sujud atas serban tak kena dahi. Itu tak betul. Kita lihatlah. Barangkali ada perkara. Sebelum pergi jauh, suka juga saya nak ingatkan bahawa kalau kita menggunakan serban sangkut di tengkuk, kan, sangkut di tengkuk, tapi serban itu menjadi lapik kita sujud, macam mana berlaku? Akhirnya serban itu akan bangun bersama kita. Jadi maksud kita tidak sujud atas tempat sujud, batal sujud kita, kan? Batal sujud kita. Baik. Yang keduanya, dua tapak tangan. Inilah dua tapak tangan penting.
letak dua tapak tangan menghadap ke kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kan wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati, aku menghadapkan anggota diriku, hatiku, pemikiranku kepada Allah yang mencipta kita ini. Jadi kedua tapak tangan itu penting. Dan bagi orang lelaki ada beza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dirapatkan ketiak dia, lengan dia dirapat ke dada. Orang lelaki dijarangkan. Itu beza antara lelaki dengan perempuan. Tapi yang pastinya dua tapak tangan. Yang ketiganya kedua lutut. Dua-dua lutut. Ini bagi orang yang solat yang boleh duduklah, duduk bersujud. Kedua lutut penting. Yang ketiganya, yang ni selalu kadang-kadang orang cuai. Apa dia? Kedua-dua perut, jari, kaki. Biasanya perut yang boleh berdiri itu ibu kaki, ibu jari, ataupun dua lagi jari. Sekurang-kurang gitu. Ibu jari dan jari kedua tu antara yang penting. Kalau boleh ibu jari. Jadi kena berdirikan tumit kaki kita biar jari itu macam mana? Jari itu turun duduk di atas cara kita sujud, dan jari itu satu melipat dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota kita. Itu di antara lain. Baik. Syarah kita malam ini. Sujud. Dia punya sujud dari segi syaraknya ialah sentuhan dahi, menyentuh dahi kita ketika bersolat di tempat sujud. Itu kita bincang tadi. Tempat sujud apa dia? Bukan bagi sejadah tempat sujud, itu lapik saja. Sujud bumi ini pun tempat sujud lah, asalkan bersih dan sebagainya. Ada lantai tanpa alas apa-apa pun tempat sujud juga. Jadi meletakkan dahi di atas tempat sujud. Dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Yang kita lapik dan tempat sujud. Yang berlapik ni berlapik menghalang dahi. Tu kan. Mungkin muslimah sana dia pakai telekung kan. Telekung terlalu turun ke bawah, awas. Kan. Naik sikit ke atas biar garisan bulat muka itu. Kan. Lebih kurangnya semua kita dah faham hal ini sebenarnya. Ini kita nak bincang, takut kita cuai. Apatah lagi anak-anak muda yang rambut panjang tu yang tak ikat ke belakang atau tidak bersarungkan songkok atau sapu tangan ke, tak kisahlah kan. Songkok bukan wajib. Kan songkok tidak wajib. Serban pun sebenarnya tidak wajib. Tapi itu satu akhlak. Jadi biarlah rambut itu tidak menghalang atau rambut tidak menjadi rambut itu pelindung kepada dahi. Dahi yang kosong itu mesti kena tempat sujud. Jadi saya selalu tengok anak-anak muda kadang-kadang dia cuai. Kadang-kadang dia kena buat 2 kali kerja. Sambil naik dia lambung dia tu. Jadi kalau nak rambut panjang kena jaga cara rambut panjang. Okay. Namun begitu sekiranya dahi terpaksa dibalut, bagi orang yang uzur, dibalut sebab luka dan sebagainya, maka tidaklah diwajibkan membukanya. Itu darurat bagi dia, untuk dia sahaja. Begitu juga umpamanya dahi berlapikkan songkok. Seperti tadi berlapikkan songkok dengan sengaja. Lepas tu kita pakai songkok tu kena cerdik juga. Songkok mahal tu. Kan? Ya. Biar naik ke atas songkok. Macam saya selalu meraba kan. Raba dahi ni tang mana duduknya. Kalau tak puas hati, tolak dia lagi dapat. Bukan nak lawa wajah kita ketika tu. Kan? Biarkan asalkan sempurna. Itu caranya kan. Itu saya sebut tadi, kita pakai kain serban, kita lilit ke serban, ekor serban tu duduk atas tempat sujud. Kita sujud atas kain serban. Nanti kain serban itu dia tak duduk situ. Dia akan bangkit, dia akan ikut kita. Maka sujud itu tidak sah. Kalau ia nak duduk atas kain serban, letak je kain serban. Macam letak saja situ. Sujud atas dia. Bila kita bangun, kita tak bawa pun kain serban. Itu sebenarnya. Awas. Kes macam itu kena awas.
ekor serban tu. Kan? Ekor serban tu jaga. Kan? Sunat kita bincang tadi, sunat kita membaca tasbih itu sunat. Perbuatan tadi sujud. Akan sujud tadi dan syarat-syarat sujud, anggota sujud. Tapi dalam masa yang sama disunatkan kita bertasbih. Dua minggu lalu yang kita dah bincang. Tapi tak apalah. Bunyi tasbih ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih dengan betul-betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Macam kita tasbih dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bermaksud Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Agung, dan segala puji-pujian kepadanya kembali. Syarat-syarat sujud. Kita tak bincang lagi syarat-syarat sujud. Baik. Dahi tidak berlapis dengan sesuatu benda. Itu di segi ayatnya lah. Tadi kita bincang secara umum. Apabila sujud di tempat sujud, dahi tidak boleh berlapis dengan sesuatu benda yang lain. Boleh panggut. Jika dahi seseorang itu tertutup oleh sesuatu, tak sah sujudnya. Jelas tak? Jika dahi seseorang itu luka atau sakit, di mana jika ditanggalkan penutup dahinya itu boleh mendatangkan kepayahan atau kemudaratan yang tidak dapat ditanggung pada adat dia itulah, menurut sangkaannya beliau itulah, maka ia dikecualikan. Tahu apa tu? Tahu plaster dan sebagainya kan, yang bersih kan, darah dah, tahan darah dan sebagainya, terluka ya. Sekalipun perkara itu tidak disahkan oleh seorang doktor yang berkelayakan, walaupun kan dari segi fiqahnya dia tu sakit, maka dia perlu kepada lapis tadilah, maka dia dimaafkan. Baik, jika kita sujud di atas tanah atau kertas dan seumpamanya, ini cerita dia, tanah berdebu kan, atau kertas yang melekat di dahi, lalu tanah atau debu tersebut melekat di dahi sehingga menjadikan dahinya berlapis dengan sebab debu atau melekat tak kertas itu, maka dibawa naik tu kan. Kalau sujud pertama lepas sah, tapi sujud kedua tidak sah, jadi berlapis balik sebab debu. Itulah kalau kita nak faham fiqh ni, memudahkan kita berurusan, faham syariat, mudah beramal kan. Jadi maksudnya melekat atau tanah atau kertas di dahinya sehingga menjadikan dahinya berlapis, maka tidak sah sujudnya. Yang kedua, sujud pertama sah, sujud kedua tak sah. Sebab apa ya? Sebab tadilah kita memindahkan tanah. Jadi so macam nak buat, kena bersihkan dulu, bersihkan, sapu dulu, sujud balik. Dia jadi sujud yang kedua itu. Itu ilmu lah. Sebab tidak semestinya kita sujud atas sejadah. Kita semaya di mana-mana saja, lautan sebagainya, tak ada apa-apa, sujudlah atas tanah tu. Apatah lagi tanah liat, pasir, kan. Jadi setelah menghilangkan tanah atau kertas tersebut dari dahinya, kena cuci. Dalam masa yang sama kita sedang sembahyang ni, kena cuci. Adapun sujudnya yang pertama tadi sah, tapi sujud yang kedua tidak sah. Faham tak ini? Faham sebenarnya? Ya. Seterusnya, sujud hendaklah melibatkan 7 anggota seperti yang kita bincang tadi. Itu kena jaga.
Kadang-kadang kita tak umum kisah tentang anggota sujud. Bahagian paling bawah, yakni punggung kita kan, hendaklah terangkat sedikit lebih daripada kepala, sekadar termampu. Waktu kita sujud, jadi bongkok ke depan sikit. Jangan begitu kan, rendah punggung dia tu kan, tinggikan punggung daripada kepala, daripada bahu dan sebagainya. Jangan sama rata kan, umpamanya. Tidak mempunyai niat yang lain. Ini dalam konteks kita sedang solat. Sujud itu perbuatan rukun kan. Sujud itu satu rukun, suatu kaifiat, dan sedang berlakunya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sehampir-hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semasa sujud. Itu makam terhampir kita, merendah diri. Merendah diri, bersujud itu merendah diri. Sebab tempat sujud ni tempat yang paling bawah. Allah Maha Tinggi, kita paling hina. Hingga bersujud, sujud atas lantai, sujud atas tanah, sujud atas bumi. Ni bumi kan ni. Nak kira gitu, tempat kita pijak. Semua orang masuk ni pijak. Dan kita bersujud atas ni. Tapi sebenarnya makam tu makam yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa'aksir doa. Sehingga disuruh kita lebih sikit berdoa dalam sujud. Lebih-lebih sujud yang terakhir. Berada dalam keadaan yang tenang. Tenang balik pada 2 minggu lalu itu tamat nina. Balik pada sana. Sebab tu kita disuruh melakukan perbuatan bersujud itu atas kadar masa. Sehingga kita boleh tenang seketika, bahkan kita membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa? 3 kali. Kalau 3 kali itu bermaksud okeylah, sudah sempurna. Kadar tamakninah yang paling singkat ialah kadar subhanallah, sikit aja. Tapi nak sempurnakan kan, nak melambangkan sujud itu tempat yang paling mulia, maka dilebihkan sikit kesempurnaan dengan membaca 3 tasbih. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, atau sebagaimana kamu mendapat pendidikan dalam ilmu salat ini daripada orang-orang yang bersamaku dulu, seterusnya lah turun sehingga ke hari ini. Itu. Jadi ulama-ulama dulu telah melakukan ilmu ini begitulah. Insya-Allah kan. Sebab tu sujud itu jangan kosong. Bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak baca pun okey namanya, tapi bacalah. Dahi tetap di tempat sujud. Dahi balik. Tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau yang bersambung dengan badan. Ya, contoh tadi kain selendang, kain serban kita yang panjang, atau kain-kain lain lah, tak kisahlah kan. Kita kadang-kadang semayang tak pakai baju pun jadi. Kita pun letaklah kain kan. Tidak sujud, maksudnya tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau yang bersambung dengan badan, yang mana ia bergerak seiring pergerakan kita. Bila kita bangun, dia pun ikut sama kita. Itu jaga. Itu sangat-sangat perlu jaga. Kadang-kadang kita pakai baju lebar kan. Hujung jubah kita kadang-kadang kukut. Kita mana kata? Lengan. Baju yang besar kan. Aku takut baju tu dia sujud atas baju tu, atas lengan baju tu. Jaga. Sebab tu orang lelaki dijarakkan sedikit. Tangan itu dijarakkan sedikit daripada kuping telinga tu kan. Dijarakkan macam kita takbir tu haram bukan rapat. Dijarakkan seketika sedikit, jarakkan. Itu kedudukan sujud.
Jadi kalau kita jarakkan, kalau pakai baju labuh pun dia kita tak sujud atas baju, atas kain. Benda itu akan mengikori kita. Bila kita bangun, dia ikut sama. Itu contoh. Awas. Apa lagi? Oleh itu kata dia, sah sujud di atas katil. Kalau kita solat di atas katil, kita orang di hospital boleh solat atas katil. Mungkin di rumah pun kita solat atas katil. Waktu kita tak sihat kan. Sah sujud di atas katil sekalipun katil itu bergerak. Memanglah katil gerak, dia ada span atau dia ada getah atau dia ada spring. Nanti pergerakan itu tidak dikira sebagai mengikori kita kan. Begitu juga sah sujud di hujung kainnya yang panjang yang tidak bergerak dengan pergerakannya untuk berdiri. Ini satu. Kalau kita nak bersujud di atas kain yang panjang lah. Kain itu dia bila kita bangun dia tak lari tempat tu. Kena panjang betul lah kalau kita kan. Itu kena cerdik pokoknya. Kita faham sikit lah. Bagi kita nak hukum secara faqih. Kan faqih. Lebih-lebih Pak Imam lah. Kalau dia rosak, nanti macam mana? Kalau dia rosak solat Jumaat, habis satu leban solat rosak. Makan. Kalau hari Jumaat tu nak pakai macam-macam pun, nak pakai serban panjang pun macam tu lah. Nak pakai jubah besar pun macam tu lah. Hal itulah. Jaga. Itu pun kena jagalah. Kan? Maksud tadi, sah sujud di hujung kain yang panjang. Yang tidak bergerak dengan pergerakannya untuk berdiri dan duduk. Kerana dia dihukumkan sebagai benda yang tidak bersambung dengannya. Ini wanita-wanita. Dia pakai telkung kan. Kan? Tak tahulah ada anak telkung lagi kau macam mana kan. Lepas tu dia harus buat muka itu kena pada tempat sujud. Tidak ada benda-benda yang melapis hujung telkung ke apa-apa. Ingatlah benda-benda macam tu. Seterusnya ada kaitan dengan sujud. Bertumpu dengan dahi ini tulisannya, yakni meletakkan imbangan berat kepalanya di tempat sujud. Apa maksud sini? Mana kalau kita sujud ni, jangan sujud ya tak ya. Sayang ayah, sayang songkok sikit-sikit dah lah. Kan? Kena tumpu beratkan sikit. Macam kita syaddah, memberatkan. Kan? Melekat sikit. Jadi menumpu tu mana? Memberatkan kepala kita masa sujud. Bukan menekan sampai sakit. Kadang-kadang kita usah buat ringan-ringan dah lah. Ya tak ya. Macam atas kapas biasanya. Tak boleh macam tu. Kena beri melekat di tempat sujud tu. Mana memberatkan kepala kita di tempat sujud itu. Okey, ukurannya jika seorang itu sujud di atas kapas contoh. Akan kapas tu lembut kan atau pipih kapas tersebut disebabkan dahi kita ni berat, maka kapasnya lenyek. Asal kapas tu gitu subur, bila kita sujud dia akan turun menghampar. Itu makna memberatkanlah. Kalau sujud andaian kita, kalau sujud macam sujud atas kapas pun tak jadi apa. Itulah ceritanya. Mana kita ringan sujud. Boleh faham apa no? Dibuat contoh. Jadi kalau kapas letak situ, kapas tu dia lenyek, dia rata. Maknanya berat. Kalau kapas tu okey, subur gemuk balik, gemuk macam tu juga mana tak berat. Tidak sempurna lah sujud tu. Dan seolah-olah kata dia,
jika dimasukkan tangan di celah-celah kapal tersebut, tangan boleh merasakan sendat. Berat tu nak masuk, nak susuk masuk tangan itu tak nak masuk, itu mana berat. Kalau kita sujud, seolah-olah tangan boleh masuk lagi. Itu mana ringan. Kan? Jadi tidak sempurna atau tidak memadai. Karena fiqh tidak memadai, tak betul. Bukan tidak memadai itu ada lah kan. Macam kita makan, cukuplah, cukup nak kenyang tu gantilah. Dalam fiqh tidak memadai ini tak sempurna. Kan? Jadi tidak akan memadai sujud dengan semata-mata dahi menyentuh tempat sujud yang kita kata tadi, tidak memberatkan sujud. Kan? Pandai-pandailah kita macam mana nak agaknya perbuatan sujud tersebut. Okey. Ditambah sini ialah niat untuk sujud. Walaupun niat bukan bermula solat. Aku solat maghrib kan, makmum. Aku solat maghrib, makmum. Katalah itu niatnya kan lintasan. Niat ini bukan baca, niat lintasan. Kan? Saja aku solat maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah Taala. Itu bacaan. Tapi apa maksud niat itu? Qasdu syai'in mutlaqan lintasan. Hati itu, hati itu. Tak ada tali pun, tidak ada gitu. Tak ada bentuk ayat. Itu maksud lintasan. Kan? Kalau kita sujud, maksudnya macam kita solat ni niatkan saja aku sembahyang qadha maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah Taala. Kan? Itu bukan maksud isi niat. Itu bacaan niat. Seolah-olah begitu. Maksudnya niatnya senang. Lepas tu niat kita jangan layan apa itu? Was-was itu. Niat jangan layan was-was. Kita kata jadi sekali, jadi dah tu lintasan. Sebab saya dengar kuliah-kuliah untuk guru pakar-pakar lah kan. Dia kata masa niat ni salah satu jerangkap iblis syaitan. Tadi kita dah niat dah kan. Soal itulah aku solat qadha maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Taala. Tiba-tiba saya lagi kita langsung niat maghrib ke isyak. Pula. Kata iblis, memang kerja dia. Layan. Kita yakin tadi. Sebab yakin dia boleh pergi 100%. Kalau was-was dia 50% ke bawah. Jangan layan was-was itu tak jadi. Kalau yakin dia boleh pergi kepada 100%. Macam kita memandang ke kiblat, itu bukan yakin. Itu zon, tak sampai 100%. Tapi okey. Tetapi kalau kita duduk di bumi sana, itu kena 100%. Apatah lagi di depan Kaabah, kan? Bukan kita sembah Kaabah, bukan sembah Kaabah, tapi arahan Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kebetulan Kaabah duduk di situ. Kan? Apa tadi? Niat untuk bersujud tersebut. Tidaklah kita nak sujud kena pasal niat pula saja aku bersujud kerana Allah Taala. Tidak. Kita tahu sujud itu sebahagian dan rukun yang memang kita nak bersujud. Okey dah tu. Jenuhlah kita nak rokok kena niat, nak tidur kena niat. Kan? Hendaklah perbuatan melakukan sujud bukan kerana tujuan yang lain selain untuk bersujud kerana solat. Itu maksudnya. Kan? Itulah lebih kurangnya bila kita bincang dalam rukun fi'li. Sujud ni rukun fi'li, bukan rukun qauli. Tak timbul pun qauli. Tapi bacaan itu qauli, tapi sunat. Kalau kita malas nak baca subhanallahil a'la wa bihamdihi, tak apa, tak baca pun tak apa.
Sujud itu penting, sempurnakan sujud. Tak baca subhanallah tidak apa, tapi bacalah tasbih. Kan salat ini penuh dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kan? Sujud, solat itu penuh dengan zikir-zikir. Kalau sembahyang diam saja, apa dia no? Kan? Okey. Ada masalah sikit lagi tak? Ada masalah sebelum ini, lebih kurang. Okey, kita pindah kepada rukun fi'li seterusnya. Apa dia? Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Kasih 2 kali. Seperti kita kata tadi, sujud pertama boleh jadi sah kalau ada melekat sesuatu menghalang, pasir dan apa tadi. Tapi kalau sujud kedua, kalau tidak dibuang, dibersihkan pasir, sujud kedua tak sah. Okay. Duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud dikaitkan dengan kita bincang dulu thama'ninah. Kan? Duduk antara dua sujud. Mana? Selepas sujud kan kita duduk itu. Duduk rehat sebelum kita sujud kali kedua. Ini kadang-kadang juga lah, ni saya bercerita kadang-kadang. Kadang-kadang kita sujud ni, aku sujud ni sekali ke 2 kali? Kan? Boleh jadi juga. Sujud ni mesti 2 kali. Terus satu kali tak sempurna rakaat tersebut, tak sah rakaat itu. Baik. Apa maksud duduk antara sujud? Mengangkat kepala dan badan untuk duduk antara dua sujud itu. Lepas sujud yang tadi kita duduk antara sujud, duduk antara sujud itu. Mestilah mengandungi tujuan. Kenapa kita duduk itu? Duduk antara sujud. Masih lagi dalam salat. Sekiranya mengangkatnya kerana tujuan-tujuan lain, umpamanya letih, sakit kepala, menghilangkan berat binatang, nampak binatang mungkin lari pada binatang, kan? Maka hendaklah dia sujud semula. Tadi sujud pertama di bawah lipan, lari lah dulu kejap, dia lipan lalu, cantik, ekspres dia lipan, kan? Kita bangunlah dulu, katalah begitu. Kalau tahan lah. Dan bangun apa tadi? Maka hendaklah dia sujud semula dan bangun untuk duduk kembali selepas itu. Kan? Duduk antara sujud merupakan rukun pendek. Lepas tu kalau kita bincang makmum tertinggal dengan imam. Makmum wafid bila kita ni tertinggal dengan imam. Di situ ada timbul masa mana jarak mana kita boleh tertinggal berimam. Kita sedang baca Fatihah, sedangkan kita muafiq, wajib menyempurnakan Fatihah. Walaupun imam rukuk atau tangis ada kadang-kadang berlaku juga kelas tangis. Kamu Ustaz Said telah bentangkan kes ini. Jadi ada jarak dia. Dia kata apa? Tidak lebih panjangnya 3 rukun. 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun yang panjang? Yang kita mesti sempurnakan Fatihah kalau kita makmum muafiq. Contoh misalnya sujud ni rukun yang pendek. Mana rukun yang panjang? Rukun panjang. Tidak rukun pendek. Baca Fatihah lagi. Sujud yang pertama, baca Fatihah lagi. Wajib. Duduk antara sujud rukun pendek tak kira. Sujud yang kedua, itu baru jaraknya 3 rukun yang panjang. Dalam kes makmum wafiq, dia baca Fatihah dia lemah, lambat, dia ada hak tertinggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang tadi. Perbincangan ini khas, tajuk khas lah, bukan saya nak bincang, lah dibincangkan pun. Baik. Maka tidak boleh dipanjangkan masa duduk bagi duduk antara dua sujud. Tapi walaupun tidak panjang, ada doa khusus dalam duduk antara dua sujud. Jangan lepas peluang.
Tidak ada rukun-rukun yang lain baca doa. Tasbih saja. Tapi duduk antara dua sujud itu sahaja ada doa. Tasbih Syekh, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Baca doa ini dengan baiklah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu masuk. Itu dikepilih lah tu. Janganlah Rabbil warhamni wajburni warfa'ni wa'afini. Tu baca apa? Jampi hantu. Kan? Tidak doa macam tu. Kan? Sempurnakan doa ada 8 perkara. Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku dosa-dosa aku lah. Warhamni, ya Allah sayang aku ni, kasihlah aku ini. Wajburni, cukupkan keperluan aku. Warfa'ni, ya Allah tingkatkanlah darjatku. Atau kemuliaanku. Warzuqni, berilah aku rezeki yang cukup untuk aku. Wahdini, ya Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk aku supaya aku tidak sesat. Wa'afini, ya Allah apa tadi? Wa'afini, afiatlah. Wa'fa'ani, maafkan aku. Jangan lupa. Molek-molek lah maksudnya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Baru sujud kedua. Itu dah lebih sempurna dan tamakninah. Padahal duduk antara sujud termasuk rukun yang pendek. Sah duduk antara sujud sekadar membaca subhanallah. Pendek benar je lah. Tapi dituntut dalam sebanyak-banyak rukun yang 13, satu saja rukun ada doa. Inilah duduk antara dua sujud lah. Tak nak kan tadi Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Tak nak ni hebat benar lah. Kan? Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Saya pun tak mau melirik banyak-banyak sebab ni rakaman, biar rakaman ini fact, berfakta. Sekali dengar pun mudah-mudahanlah kalau ada lemah itu kelemahan saya lah. Kan? Kalau kurang faham tu boleh bincang di luar, insya-Allah. Aku li qouli hadza wa sallallahu azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-talibin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.